Assalamualaikum, salam Malaysia Madani buat anda semua. Sekali lagi bersiaran di Apa Khabar Malaysia. Dah bangun ke tu? Jangan nak tercelik-celik lagi. Dah fikir-fikir apa nak buat pagi ni. Saya Nur Salihah Azmi hari ini bersiaran bersama. Dan saya Helena Pahlavi. Dan saya pasti ada antara kita sedang mengalami perkara ini. Iaitu dah cukup tidur sebenarnya. Tetapi masih mengantuk, tersengguk-sengguk. Duduk sekejap boleh tidur. Buat kerja sikit boleh tidur. Tengah borak-borak, tengah makan-makan pun kadang-kadang boleh terlelap. Tapi kalau kita terlelap ni walaupun 1-2 saat, terutamanya bila kita memandu ataupun menjalankan kerja-kerja menggunakan mesin-mesin yang berat dan sebagainya, ia boleh meragut nyawa. Namun apa yang kita boleh buat, pastikan anda cek dulu kenapa masih mengantuk walaupun anda dah tidur cukup 8 jam, 9 jam dan sebagainya. Kerana ia mungkin menjadi faktor ataupun tanda-tanda anda mungkin ada penyakit-penyakit lain. Misalnya anemia, tak cukup zat besi dalam badan, kekurangan vitamin B, ada masalah thyroid, mungkin ada masalah darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Dan mungkin juga anda sebenarnya ada stres sikit. Dan lepas tu orang kata sleep hygiene. Sleep hygiene ni sangat penting untuk memastikan persekitaran tempat kita tidur tu sangat kondusif. Maknanya bila kita tidur tu pencahayaan dia tu jangan terlalu terang, katil itu selesa, dan juga janganlah kita minum kafein terlalu banyak sebelum kita tidur dan sebagainya. Itu antara cara-cara yang kita boleh elakkan untuk mengantuk selepas kita cukup tidur 8-9 jam. Pastinya kalau macam Herina kongsikan lah, saya pun tahu orang kata apa, tips-tips ni nak cergas di siang hari ni kena cukup tidur. Biasalah kadang-kadang kita tahu kan banyak aktiviti yang kita lakukan. Macam saya juga weekend hari tu pun banyak benda yang dilakukan. Jadi pagi ni memang susah sikit nak bangun. Tapi sekarang dah cergas lah sebab bersama dengan anda di Apa Khabar Malaysia. Betul. Dan untuk itu juga kita nak ucapkan tahniah kepada juara dunia Chia Leg Hu yang merangkul gelaran pertamanya tahun ini selepas muncul sebagai juara perseorangan lelaki SU5 kecacatan fizikal kejohanan badminton para antarabangsa Sepanyol tahap 1 di Toledo malam tadi. Pemenang pingat emas Sukan Paralimpik Tokyo 2020 itu menewaskan Fang Zhengyu dari Taiwan 21-7, 21-13 pada final yang berlangsung selama 27 minit. Dan kita ucapkan tahniah sekali lagi, dan pencapaian itu menyaksikan Leg Hao yang berusia 34 tahun ini meraih gelaran dunia ke-12 selepas muncul juara perseorangan kali ke-7 dan mengumpul 5 kejuaraan bagi kategori beregu lelaki SU5. Tahniah sekali lagi kepada Leg Hao. Itu kita berkongsi berkenaan tentang juara dunia dan kejohanan badminton. Ini kita nak berpindah sekejap. Kita nak berkongsi berita tentang Dr. Wan Aziza sampaikan anugerah usahawan kraf sempena Hari Kebangsaan 2023. Kita tahu Hari Kraf Kebangsaan sentiasa disambut meriah, dan kali ini anugerahnya disampaikan oleh isteri Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Dr. Wan Aziza Wan Ismail, dan menyampaikan anugerah ini kepada 2 usahawan kraf yang terbabit pada Hari Kraf Kebangsaan yang biasanya diadakan di Kompleks Kraf. Dan anugerah usahawan kraf muda diberikan kepada Zuhelmi Hamdan dari Ezri Helmi Enterprise, manakala penerima anugerah usahawan kraf 2023 ialah Muhammad Isa Saad dari KWM Kraf. Dan kita lihat di gambar itu, itulah gambar pemenang kedua-dua yang menerima anugerah tersebut bersama dengan isteri Perdana Menteri, dan juga kita tunjukkan juga tekstil yang terlibat yang ditunjukkan pada hari tersebut. Dan juga bersempena dengan HKK 2023 yang dirasmikan oleh Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing itu, Dr. Wan Azizah turut meluangkan masa hampir sejam melawat gerai pameran. Pastinya untuk kali ini ada juga gerai pameran dan sebagainya turut serta pada hari tersebut. Menurut kenyataan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, banyak juga inisiatif yang dilakukan bagi orang kata memupuk banyak lagi aktiviti-aktiviti seni di Malaysia contohnya. Betul. Dan ini juga berkenaan dengan banjir. Kita tahu setakat ini statistik menunjukkan bahawa mangsa banjir di seluruh negara melibatkan 5 negeri telah pun menghampiri 55,000 mangsa. Dan ada antara mereka adalah calon-calon SPM yang tidak dapat hadir bagi beberapa kertas
kalau kita lihat 450 calon di Johor, Pahang ada 79, Sarawak 4 tidak dapat hadir pada kertas mata pelajaran ekonomi, sains, fizik dan sains rumah tangga yang berlangsung pada 1 dan 2 Mac lepas. Dan penjadualan semula peperiksaan SPM 2022 bagi 533 calon ini yang tidak dapat menduduki peperiksaan ketika banjir itu akan bermula 16 Mac ini. Itu dia berita baik kepada calon-calon SPM yang terkandas semasa banjir. Dan itu berkaitan juga berita di banjir yang melibatkan calon-calon SPM, dan ini juga yang kita nak kongsikan berkenaan tentang pusat pindahan sementara yang dinaiki air di Batu Pahat, Johor. Lebih 300 mangsa kabarnya telah dipindahkan, dan lebih 300 mangsa yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Chonghua Sri Medan Yompeng di sini dipindahkan susulan dinaiki air sejak 2 hari lepas. Dan di dalam gambar tersebut kita saksikan di pusat pindahan sementara itu diletakkan juga kemah-kemah penempatan sementara melibatkan mangsa banjir tersebut. Ketua Polis Daerah Batu Pahat ACP Ismail Dola berkata kesemua mereka akan dipindahkan ke sekolah tersebut untuk pindahan sementara. PPS itu boleh menampung sehingga 300 orang, dan juga apabila berlaku kenaikan paras air kira-kira 0.3 meter, keputusan dibuat untuk memindahkan mangsa. Itu berkenaan tentang banjir, dan suka untuk kita ingatkan kepada anda semua musim-musim macam banjir macam ni sentiasalah beringat untuk anda bersiap siaga untuk sebarang keadaan yang melibatkan banjir. Bercakap tentang banjir, bercakap tentang hujan lebat dan sebagainya, jom kita nak kongsikan ramalan cuaca bersama dengan anda. Selepas itu terus ke bilik berita bersama rakan setugas. Silakan. Salam Malaysia Madani dan salam hormat. Satu gempa bumi tahap sederhana 5.1 skala Richter dilaporkan berlaku di Mindanao, Filipina pada 4.43 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Met Malaysia memaklumkan insiden dikesan pada jarak 25 km timur laut dari Davao, Filipina. Gempa dicatatkan pada koordinat 7.1 darjah utara dan 126.0 darjah timur. Ia berpunca dari kedalaman 10 km dan tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. 8 Mac ini genap 9 tahun kehilangan misteri pesawat Malaysia Airlines MH370. Menteri Pengangkutan Anthony Loke menegaskan beliau tidak akan sesekali menghentikan siasatan atau usaha mencari kapal terbang itu. Menurut dalam pernyataan semalam, kerajaan Malaysia tidak pernah melupakan tragedi yang berlaku pada 2014 itu dan akan menyambung operasi pencarian bagi mengesan lokasi terakhirnya jika terdapat maklumat baharu yang boleh dipercayai. Katanya Rabu ini merupakan ulang tahun ke-9 tragedi MH370 hilang tanpa jejak, meninggalkan 1,000 tanda tanya kepada ahli keluarga 239 mangsa mengenai apa yang sebenarnya menimpa pesawat malang itu. Pada 8 Mac 2014, pesawat berkenaan berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ke Beijing, namun hilang daripada skrin radar 2 jam kemudian. Susulan itu, operasi mencari secara besar-besaran membabitkan beberapa negara dijalankan di kawasan berkeluasan berjuta-juta kilometer persegi di selatan Lautan Hindi. Namun pesawat MH370 atau bangkainya gagal ditemukan. Kerajaan menerima 23,394 baki permohonan pelajar yang melepasi syarat rayuan fasa akhir program
peranti siswa. Dan menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, kementeriannya akan bekerjasama dengan Kementerian Pengajian Tinggi bagi melaksanakan proses agihan peranti itu. Dan didapati ada 31,699 pemohon dari golongan B40. Ini daripada kelompok yang gagal. Tapi 31,699 ini seterusnya telah disaring lagi dan ada beberapa pematuhan, termasuk adakah mereka pelajar sepenuh masa, pelajar akhir tahun, adakah mereka pernah menerima bantuan peranti dan pelajar di institusi tersebut yang ada buat permohonan ini. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pengagihan Peranti Siswa dan Perasmian mydigital.kkd di Universiti Teknologi Mara Shah Alam, Selangor pada Ahad. Secara keseluruhan sehingga 15 April 2022, jumlah permohonan yang diterima ialah 474,311 dan daripada jumlah itu 368,803 penerima peranti siswa sudah dikenal pasti. Sehingga 17 Februari lalu, KKD mewujudkan 31 pusat pengagihan berpusat di seluruh negara untuk membantu mempercepat proses pengagihan peranti. Dan menerusi pelaksanaannya, 33,540 peranti sudah diagihkan dalam tempoh 3 minggu, manakala baki kira-kira 9,000 peranti dijangka diselesaikan secepat mungkin. Gabungan Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Kebangsaan, Pinta Kebangsaan dan Pejabat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan menganjurkan Majlis Himpunan 23,000 Hufaz Sabtu depan di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Presiden Pinta Kebangsaan Muhammad Zahid Mahmud Al-Hafiz berkata, penganjuran kali keempat itu dijangka menghimpunkan 23,000 hufaz dari seluruh negara yang seterusnya akan menyempurnakan 1,000 kali khatam Al-Quran. Penganjuran kali ini adalah merupakan penganjuran kali keempat sejak ianya mula dianjurkan pada tahun 2015 yang melibatkan seramai 10,000 hufaz pada waktu itu. Buat pertama kalinya juga pada tahun ini, kami akan menganjurkan Expo Hufaz 2023 di tempat yang sama. Beliau berkata majlis itu dijangka dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Ahmad Zahid. Katanya Expo Hufaz 2023 yang diadakan dari 10 hingga 12 Mac bagi memberi peluang kepada masyarakat untuk lebih memahami dan mendekati institusi tahfiz Al-Quran sebagai asas kepada pendidikan Islam. Sekian dari Bilik Berita, salam madani dan salam hormat. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Dan kalau dulu jerami ini tidak mempunyai nilai, selalunya petani akan selepas orang kata musim mengerat tu, petani akan membakar semua jerami-jerami ini untuk membuatkan proses seterusnya. Namun kini penggunaan jerami itu terlalu luas, boleh digunakan sebagai makanan untuk ternakan, boleh digunakan sebagai baja, boleh dijadikan bumbu, boleh dijadikan peralatan tidur, tilam dan sebagainya. Dan ada juga yang menggunakan jerami ini untuk penanaman cendawan dan sebagainya. Namun ada seorang anak gadis ini dari Kedah yang mengambil peluang ini untuk menjadikan jerami-jerami yang terbiar ini bertukar menjadi sumber pendapatan dan rezeki mereka sekeluarga. Itu salah satu kisah orang kata inspirasi daripada kampung saya sendiri juga, daripada Kedah, Kok Diang kabarnya. Jadi orang kata apa, kisah sebeginilah yang perlu kita bawakan lebih banyak lagi supaya kita kata orang-orang muda ini boleh lakukan sesuatu yang lebih produktif untuk kerjaya ataupun perniagaan mereka. Jadi kita tak nak buang masa, kita nak kenalkan seorang yang cukup istimewa di studio hari ini berkongsi kisah bersama dengan kita, iaitu Nur Adila Fitriah Kodet, iaitu usahawan jerami yang mengusahakan usahawan jerami bersama keluarganya kabarnya. Betul. Adila, apa khabar hari ini?
sihat. Belum makan lagi. Nak tanya dah makan ke belum? Belum. Okey. Okey, dan Baik Adila, silakan. dan dikabarkan sudah 7 tahun menjalankan perniagaan menjual jerami ini dan Adila baru berusia 25 tahun. Okey, mungkin boleh ceritakan tentang bagaimana mulanya tercetus idea untuk buat perniagaan ini. Dia sebenarnya kalau bercakap pasal inspirasi ataupun idea ni sebenarnya daripada ayah. Okey. Daripada ayah. Kita lepas SPM kan, kita memang anak petani, anak sawah, kampung. Kalau belah Kok Diang tu orang belah-belah pida sana. Okey. Kan? Memang environment kita tu memang sawah. Memang kita tengok benda tu. Jadi macam ayah saya sendiri dia dah buat lama. Jadi lepas daripada saya SPM tu memang saya ikut sampai saya tahu semua sampai masa mulanya kita hanya menyewa mesin tu. Jadi lepas daripada orang kata SPM tu saya tengok benda ni sebenarnya boleh jadi pendapatan. Maksudnya dari macam saya sendiri tak ada lah untuk mengkomersialkan benda tu pun. Terlebih kepada meningkatkan ekonomi keluarga sendiri. Untuk meningkatkan ekonomi keluarga saja. Sampailah kita inspirasi yang pertama sekali tu memang daripada ayah lah. Idea tu sebab kita daripada anak petani, anak penternak. Jadi kita tengok jerami ni sebenarnya boleh dijadikan sesuatu. Start daripada situlah saya mula berkongsi idea dengan ayah, dengan abang kan. Kita belilah mesin, kita usaha beli apa semua sampailah hari ni dah 7 tahun mesin tu. Keseluruhannya berapa lama dah keluar bahasa Kedah berapa lama dah Adila usahakan perusahaan jerami ni? Kalau Adila peribadi 7 tahun ikutlah, maksudnya dari segi pengurusan, dari segi macam mana nak proses dia, daripada segi jentera tu 7 tahun daripada umur 18 lepas SPM. Tapi kalau ayah daripada 2009 kemudian dari masa tu kita belum mempunyai mesin sendiri lagi. Cumanya sejak Dila macam kita berkongsi idea kan, anak muda kan dia banyak platform yang kita ada kan. Sejak itu kita ada mesin, kita beli mesin, kemudian kita beli jentera untuk memudahkan lagi proses tu ke depan. Okey, dan bercakap tentang mesin tu adakah apa fungsi sebenarnya mesin itu? Adakah ia untuk menjadikan relung ataupun sebenarnya mengumpul ataupun bagaimana sebenarnya mesin tu? Dia mesin tu jadi dia mengumpulkan, dia gulungkan sekali dan keluar benda tu. Kalau kita tengok kat Malaysia ni dulu memang tak ada lah. Kita tengok kat Jerman, Australia memang dari dulu memang ada benda tu. Tapi di Malaysia ni sekarang pun dah ada. Dia dah mula lama, cumanya belum dikomersialkan, belum mendapat perhatian lah daripada media ke, daripada agensi belum. Itulah kalau macam kita tengok kan kat luar negara tu memang adalah orang relung tu bulat-bulat, cantik lah nak tangkap gambar dan sebagainya. Okey, dan di samping menjual gegelung jerami tu, Adila ada tak buat projek sampingan lain macam orang nak tangkap gambar lah, orang nak kahwin lah, apa lah? Ada, tapi kita macam kita letak dekat satu tempat kan, tempat pengumpulan, kita letak jerami tu banyak-banyak kat situ kan. Orang nak datang ambil gambar, ambil je lah. Kita tak ada lah nak kenakan siapa, tak ada. Orang lalu, orang singgah, ambil. Dia kata nak ambil gambar, ambil. Tapi dalam masa yang sama, kalau ada lori tengah duk tunggu nak ke tempat ladang, kita terpaksa angkut lah. Dia orang nak ambil, terpulang. Janganlah duduk tengah-tengah tu pula Instagram ke. Okey, baik Adila. Kita dah bercakap tentang jerami ni. Kita nak tahu juga apa kegunaannya. Dan Adila pasarkannya untuk kegunaan bagaimana untuk jerami tersebut. Sebenarnya jerami ni dulu tak dapat perhatian pun. Orang tak kisah pun. Habis je musim mengerat. Kalau orang Kedah mengerat, kalau bahasa baku menuai. Menuai tu orang bakat macam tu je. Orang bakat. Tapi lepas pada Dila nampak benda ni boleh dijadikan sesuatu, kita sendiri pun anak penternak, anak petani juga. Jadi kita gunakan mesin ni untuk gelungkan jerami tu untuk kegunaan makanan ternak. Itu yang pertama sekali lah. Okey, baik. Macam Dila tak ada untuk proses tanam cendawan ke, proses tu tak ada. Belum lagi. Belum lagi. Mungkin kita memang khaskan untuk penternakan sebab dia bukan untuk umum kena tahu, jerami ni dia bukan untuk menggemukkan. Dia fiber, serat saja. Tapi diperlukan terutama dalam tenusu. Lembu tenusu sangat perlukanlah dan feedlot juga. Ada tak dia beri perbezaan kalau ternakan tu gunakan jerami ni ataupun ni orang kata apa, geras yang biasa macam tu? Ada perbezaan dia. Orang kata kalau serat dia tu kurang sikit lah sebab dia kering. Satu jerami ni menjimatkan kos. Kos dia lebih rendah daripada dedak,
daripada silage, makanan-makanan lain, tapi digabungkan juga dengan jagung bijirin untuk dijadikan fiber serat untuk makanan ternakan. Itu yang paling utama sekali lah. Okey, kita nak tahu juga kalau macam dikatakan bahawa kalau hasil jerami ini adalah 1.4 daripada semua tanaman itu. Kita nak tahu nilai dia pula berapa? Dia kira pakai kilo ke, dia kira pakai segelung tu ke, bagaimana? Kalau satu gulung tu berat dia anggaran dalam 180 ke 200 kilo. Satu gelung tu berat dia. Penggunaan dia bebas. Penggunaan dia bebas. Dia orang akan buka, dia kan gulung kan? Dia akan buka, dia orang akan bagi. Macam ladang-ladang besar yang macam bekerjasama dengan saya tu, dia orang ada mesin untuk menghancurkan pula jerami tu. Macam-macam lah. Tapi kita cuma gelungkan, kita ni je. Depa pandai-pandai depa lah itu. Okey. Bercakap tentang gegelung jerami ni, kita juga saya dah tengok YouTube Dila kan. Musim lepas terjual 21,000. Jadi Adila mungkin nak kongsikan tentang itu. Yang tu kalau sepanjang tahun lah, sepanjang tahun kan. Sebenarnya susah nak dapat benda tu sebenarnya. Kita macam Adila sendiri, kita memang dah ada rakan niaga daripada awal dulu. Baru kita mempunyai mesin. Jadi terjaga. Macam dia orang pun jaga kita, bukan ada kontrak apa pun. Tapi orang kata apa? Mutual trusted. trust. Trusted. Lepas tu Adila sendiri pun jenis tolak ansur. Dari segi transport ke, dari segi sikit-sikit punya masalah tu kita lebih kepada bertolak ansur, dan sampai sekarang dia orang masih jaga Dila pun masih jaga dia orang jugalah. Jadi stok-stok itu bukan stok daripada Kedah saja kan? Ada tempat-tempat lain juga, negeri yang lain. Betul. Macam Dila kalau dia seasonable. Jerami ni seasonable, bermusim. Kalau kita tumpu di Kedah saja, 1 tahun 2 musim je. Mustahil kita akan dapat jumlah jerami yang banyak. Jadi dekat masa ayah dulu, tumpu satu tempat saja. Jadi bila kita dah mula berkongsi idea kan dengan ayah, lepas tu abang uruskan jentera kan, kita keluar lah. Kita pergi negeri Perak, tempat yang ada sawah padi, negeri Perak. Dari negeri Perak tu, orang-orang sekeliling negeri Perak pula yang datang jumpa kita. Habis Perak, kita pergi ke Selangor. Dekat mana? Musim padi. Sebab padi ni dia bukan masak serentak. Kedah, lepas habis Kedah Perak, lepas Perak Selangor. Dia berturutan. Jadi bila kita kena rajin lah. Bila kita rajin tu, dia macam kita ada, orang kata, tak putuslah bekalan tu. Okey. Dan bercakap tentang itu, bila Adila pergi ke Perak, pergi ke negeri Selangor dan sebagainya, kolaborasi itu bagaimana mereka buat? Adakah Adila macam ambil upah, bersihkan orang kata bendang, ataupun mereka pun jual dekat Adila? Ke bagaimana? Kita ikut kepada permintaan juga. Selalunya kita akan lengkap dengan jentera kita lah. Kita akan pergi tu dengan mesinnya, dengan traktornya, dengan pekerjanya, dengan transportnya dan semua kan. Kita pergi tu lengkap. Selalunya kita akan bantu dari segi-segi lain jugalah. Dia orang setuju, dia orang dah tak fikir, dia orang cuma tunggu untuk tanam padi balik je. Faham. Macam tu. Ada atau tidak mungkin orang kata apa, dalam usia yang muda ni Adila usahakan ya, ini bersama keluarga lah ya, tetapinya kita nak tahu juga mungkin ada atau tidak cabaran jelas sepanjang mengusahakannya. Kalau cakap cabaran tu banyaklah, tapi kalau untuk jerami macam Ila cakap tadi, seasonable. Bermusim. Kalau hujan kita kalah. Hujan jerami memang tak boleh kutip. Sebab mesin baler tu kita panggil sebagai baler. Dia berat dia lebih kurang 1 tan lebih. Jadi kalau hujan, tanah lembut, turun memang sangkut. Memang kita tak boleh kutip jerami. Itu dari segi cuaca. Yang kedua, transport. Transport pengangkutan masa Dila mula-mula buat, tak ada siapa pun trusted. Tak ada siapa pun yang nak supply bagi kita transport untuk ke ladang. Sebab ladang kita bukan dekat-dekat. Yang rakan niaga kita kan daripada Pahang, Johor, Melaka, semua belah-belah selatan kan. Jadi sampailah ada, kalau saya boleh sebut, sampailah ada kenalan Melayu kita yang tolong saya supply transport. Itu memang dia kenalan ayah saya kan. Jadi dia yang bantu kita supply transport. Sampai saya pelik kenapa dia tak tanya payment. Rupanya dia nak bantu sama-sama Melayu kita. Sampai sekarang mula daripada dia lah transport jadi dekat saya mudah. Sampai dia orang datang Kedah, Dila ada barang balik tak? Dila ada tak job-job nak bawa jerami? Ada. Bermula dari situlah orang boleh kenal kita. Sebenarnya bangsa Melayu kita ni boleh je tolong sama-sama bangsa Melayu kita. Cumanya mindset kot kalau Dila kata cabaran tu sendirilah. Baik. Sangka menarik Okey, kita banyak lagi nak berbual dengan Adila, tapi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, anda semua jangan ke mana-mana.
Terus setia bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Jadi banyak perkongsian tadi kita dah kongsikan berkenaan tentang gadis Kedah dan juga usahawan jerami. Ini kita nak sambung balik lagi. Betul. Dan tahukah anda bahawa Adila ni dia melanjutkan pelajaran di luar negara di Beijing. Tetapi dalam masa yang sama menguruskan perniagaan keluarga ini jauh dari negeri China itu. Pastinya ada cabaran membahagikan masa dan sebagainya. Itu yang kita nak tanyakan kepada Adila. Adila masa tengah belajar itu pastinya jauh berada di negeri China dan nak menguruskan perniagaan keluarga di jerami di Kedah ini pastinya ada cabaran daripada segi menguruskan masa, waktu mungkin tak ada, waktu dia sama, tetapi apa lagi cabaran yang dirasai sepanjang belajar di China itu dan juga menguruskan perniagaan keluarga ni? Kalau dari segi menguruskan masa tu bagi Dila, sebab benda ni kita buat secara suka tau. Hobi, suka, enjoy. Jadi kita tak rasa beban pun. Tak rasa macam letih lah nak kena buat. Tak rasa langsung benda tu sebab kita minat. Macam Dila cakap awal tadi, kita nak bertani kan. Tapi kalau setiap kali cuti semester, macam kawan-kawan lain ambil peluang lah untuk pergi luar negara, bercuti kan, tengok tempat orang kan. Tapi Dila pilih untuk balik Malaysia. Sebab ada jerami duk tunggu. Sebab ada perkara yang kita seronok nak buat kan. Jadi Dila pilih untuk balik Malaysia, tolonglah. Macam Dila tak ada masalah sangat. Macam Dila kata ini bisnes perniagaan membantu ekonomi keluarga. Dari segi pendapat, nasihat, ayah ada. Dari segi menguruskan jentera, menguruskan perkara-perkara mesin rosak ke apa ke, abang ada. Abang ada. Abang Dila 2. Dila seorang je perempuan dalam family. Adik dia lelaki, seorang Dila je perempuan. Mungkin terjun ke sini pun sebab dalam kalangan lelaki juga kan. Jadi dari segi tu, Dila mungkin dari segi idea. Orang muda kan, idea. Platform-platform Facebook, apa semua. Kalau dulu Dila memang post dekat Facebook kan, jerami sekian kat sini berat sekian. Sekarang dah 3 tahun ke belakang dah tak payah tulis dah benda tu. Tak sempat. Tak sempat nak kumpulkan jerami tu. Dulu promote, sekarang dah tak boleh promote dah. Itu dari segi kesabaran, masa alhamdulillah tak ada masalah. Kawan-kawan pun ada yang supportive, kawan-kawan supportive lah, kawan kampung, kawan-kawan belajar semua okey lah, support lah. Itulah tadi pun kita dah jumpa kawan Dila yang teman memang support dia kuat ni. Kak Tun tu memang baguslah, teman naik kereta tak lena, fokus kat jalan memang bagus. Okey, tetapi Adila, saya ada tengok satu video yang Adila kongsikan, tak silap saya di TikTok, menyatakan bahawa inilah kawan-kawan yang masih berada bersama saya ketika jatuh, ketika ini, dan kita nak tahu juga fasa kejatuhan Adila tu, dia apa yang sebenarnya yang terjadi tu dan macam mana boleh bangkit kembali daripada fasa itu hingga sekarang. Kawan saya yang saksi saya jatuh tu termasuk Kak Tun tadi tu lah. Dia termasuk dia lah. Dia tu kadang saya call malam-malam nangis-nangis kan dia lah. Selain kita bercakap dari konteks selain mak ayah. Mak ayah memang Dila rapat dengan ayah, dengan mak kan. Dari apa-apa memang dia orang lagi faham kita lah. Tapi dari konsep orang luar tu, kawan Dila kampung, Dila tak banyak kawan, 4 orang je. Dila kawan kebanyakannya orang-orang bisnes juga. Semua yang dah 30 ke atas, dah 40 ke atas kan. Dan semua kawan-kawan bisnes. Kawan-kawan yang lain pun ada. Kalau sebut dari segi fasa kejatuhan tu, biasalah kena fitnah lah. Fitnah kenapa? Fitnah macam-macam lah. Lepas tu bila kena fitnah satu, lepas tu orang cerita buruk belakang kita satu. Lepas tu bila kita tengok, bila contohnya kita bekerja dalam keluarga, ikatan kekeluargaan kan, bila seorang down, yang lain dia ikut tau. Yang lain dia ikut tau. Macam ayah Dila pun pujuk-pujuk, nasihat-nasihat kan. Kita ikhtiar lah kan, kita ikhtiar. Sejak pada tu kita bangun, kita rasa pulih, kita bangun balik, kita kata aku dah susah payah ada benda ni, aku dah susah payah ada jentera, sampai berjaya beli lori sendiri, berhasil daripada jerami tu, kita beli lori sendiri, takkan nak biar saja. Kita pelan-pelan buat balik sampai sekarang. Kiranya 2023 ni pembuka yang baik lah sebenarnya untuk Dila juga. Alhamdulillah. 2023 ni kira tahun ubat lah kot. Untuk Dila sendiri juga. Adila, dan melalui orang kata apa, susah payah naik turun nak jalankan usahawan jerami ni kan. Jadi mungkin nak kongsikan dengan kita apa perancangan masa depan, apa lagi plan yang Adila nak buat ni di masa depan nanti. Nak tambah lagi mesin. Boleh, silakan. Plan tu nak tambah lagi mesin. Kalau ikutkan permintaan yang ada daripada rakan-rakan ternak,
memang tak cukup. Yang ada sekarang pun tengah berjalan projek ni. Kita tinggal sekejap kat kampung, kita main sini dulu untuk berkongsi kan. Kita tengah jalankan, kalau ikutkan memang tak cukup. Kita plannya tu nak tambah mesin, nak tambah jentera lagi, bagi lagi kukuh lah. Macam tu. Setakat ini ada tak macam bantuan diterima daripada agensi kerajaan ataupun mendapat geran ke apa sahaja, ataupun belum lagi sampai ke tahap itu? Itulah salah satu naik turun susah payahnya juga. Belum. Saya peribadi belum mendapat bantuan daripada apa-apa agensi pertanian pun belum. Kiranya kita usaha untuk beli mesin, kita usaha untuk ada transport. Daripada mesin ni, dia membuka peluang. Bila buat jerami, kemudian kan kita sewa transport. Kat situ dia nampak, kenapa aku tak beli lori sendiri ya? Sedangkan bila kita beli lori, kita satu boleh buka peluang kerja untuk orang juga. Kan? Satu kita ada, kita berkongsi kan, trip kita bila-bila kita boleh pergi. Kan? Lepas tu kita beli lori pelan-pelan, satu demi persatu, tanpa bantuan apa-apa agensi lagi lah setakat lah. Baik. Lepas ni majulah kalau dah lepas ni dapat maju dah bantuan dapat daripada exposure kan Adila. Kita dah orang kata apa, live ni kita nak bagi peluang juga pada Adila nak terangkan kita di antara macam di antara kewangan, jentera dan mesin, yang mana sebenarnya Adila paling perlukan ataupun kesemuanya perlukan untuk majukan lagi perniagaan Adila? Kesemuanya. Kalau ikut kepada transport, kita kita tak berapa kisah sangat sebab kita ada transporter luar yang bantu kita, support kita. Kalau dari segi mesin jerami, alatan jerami tu kita perlu lengkap. Kalau ada mesin saja untuk loading tak boleh juga. Siapa nak golek 200-300 kilo di sawah tu? Berat tu. Berat. Siapa nak golek? Memang kena ada loading. Memang kena ada pekerja. Pekerja Dila kebanyakannya anak muda. Orang-orang muda juga yang kadang terputus sekolah, yang dah tak nak sekolah, kerja dengan kita. Kita sama-sama, orang kata apa, macam berkongsi. Kita anggap sebagai keluarga juga. Boleh makan sekali, duduk minum sekali, kongsi semua. Kita buat macam keluarga sendiri saja. Tambah orang-orang belah Kedah utara sana pun memang orang kata apa, meriah, ramahnya Helena. Okey, Adila, kita nak tanya, setakat ini kalau lepas kita ambil mesin bola itu, adakah ia terus ke tempat-tempat ternakan ataupun kita simpan dulu dekat warehouse dan sebagainya? Ada kita simpan, ada kita terus hantar. Macam pisang goreng panas lah. Kalau sekarang ni daripada sawah tu kadang lori duk tunggu dah. Tak sempat masuk warehouse dah. Terus angkat-angkat sebab memang diperlukan, sebab dia orang dah terputus tahun lepas. Hujan. Sebab dia seasonable. Hujan memang tak boleh buat. Kalau terputus, dia orang berisiko lah sebenarnya ternakan ni. Dan bila kalau kita simpan tu, berapa lama kita boleh simpan? Sebab dia dah kering, adakah risiko akan jadi lebih kering lepas sudah tak boleh guna ke macam mana? Kita anggaran Dila dalam 6 hingga ke 8 bulan saja. Sebab bila dia kering, dia daripada 200 kilo, bila dia kering, dia akan menurun lagi berat. Drop lagi ya. Drop lagi pun turunlah. Ya. Okey. Baiklah. Dila, di penghujung rancangan ini kita nak tahu juga mungkin ada harapan ataupun pesanan Dila kepada semua yang terinspirasi dengan kejayaan Dila ini untuk sama-sama jadi macam Dila, orang kata tak putus asa, pandai bahagi masa dan ambil peluang itu. Pertama, gagal lah. Kalau mana-mana sekalipun orang yang berniaga ni, tak kisahlah berniaga kecil ke besar ke, memang kena berani gagal. Macam Dila 2 kali gagal. Tapi Dila masih ada ayah, family lah, keluarga, kawan-kawan yang rapat tadi tu, dia orang yang bagi support. Gagal memang kena, itu memang syarat utama dia. Syarat utama. Yang kedua, kena yakin.
di Pentas Seni Tradisional 2023. Tari Inspirasi Dendang Rakyat. Alahai comelnya adik-adik kita ni. Kumpulan Genius Seni Tari, dan ini nak kita bawakan untuk slot seterusnya untuk panggung seni tari dan perinciannya. Herlina, silakan. Betul. Untuk itu kita bersama dengan tetamu kita di sebelah saya. Kita ada penolong pengarah kanan penyelidikan bahagian dasar dan penyelidikan dari JKKN, iaitu Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Kita ada Puan Naurah Daria Janiur, dan juga di sebelah sana kita ada Ketua Koreografer Genius Seni Tari atau GST daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara juga, Encik Muhammad Akmal Ayub. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Dan sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut, kita dah tengok tadi orang kata promo teaser yang telah disembahkan oleh kanak-kanak itu, dan kita nak tahu juga tentang penganjuran panggung seni tradisional 2023 ini, Puan Naurah. Okey, terima kasih. Panggung seni tradisional merupakan salah satu program di bawah inisiatif Kementerian Pelancongan Malaysia. Kementerian Pelancongan Seni Budaya Malaysia (MOTEK) melalui Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN. Orang kata yang untuk mengangkat, untuk melindungi warisan tidak ketara itu sendiri, sejajar dengan teras kebudayaan, dasar kebudayaan negara (DAKN) yang teras ketiga, yang memfokuskan usaha-usaha pemeliharaan dan pemeliharaan. PST sebenarnya telah diadakan sejak tahun 2013, dan sehingga kini kita telah melaksanakan sebanyak 57 produksi PST. Dan pada tahun ni 2023 kita mengangkat lagi 5 lagi produksi, dan pertamanya akan bermula pada 10 hingga 11 Mac di Dewan Tunggal Raman Metik, Pusat Pelancongan Malaysia, yang bermula dengan tari inspirasi Dendang Rakyat oleh Genius Seni Tari. Okey. Terima kasih Puan Naurah. Ni kita nak beralih kepada ini kabarnya ketua koreografernya. Ya, saya. Encik Muhammad Akmal. Okey, tadi apa yang kita saksikan video tadi tu, Encik Muhammad Akmal? Okey, itu adalah sedikit sedutan latihan persembahan yang bakal ditonjolkan nantilah pada 10 dan 11 Mac nanti. Yang mana untuk persembahan tari inspirasi Dendang Rakyat ini, kita mengetengahkan lagu-lagu rakyat ataupun lagu dendangan-dendangan dodoyan ibu-ibu kepada anak-anak sebanyak 21 buah lagu yang akan dipersembahkan secara single dan juga medley, dan juga secara keseluruhannya kita visualisekan persembahan lagu tersebut dalam bentuk koreografi tari, dan akan dipersembahkan sebanyak 14 buah tari dan ditarikan oleh seramai 78 anak-anak Genius Seni Tari. 78 ramai ni ya. Okey, Puan Naurah, objektif penganjuran PST untuk tahun ini apa? Adakah ia berbeza dengan tahun-tahun lepas ataupun kita ada fokus tersendiri untuk tahun ini? Okey, objektif sudah tentunya kita nak memelihara dan memperkenalkan kesenian tradisional. Dan sebenarnya panggung seni tradisional ni dia istimewa sedikit berbanding dengan program-program JKKN sebelum ni. Satunya ialah dia memfokuskan kesenian tu sendiri. Macam lagu-lagu rakyat yang macam Cikgu Akmal cakap tadi tu, ini merupakan pertama kali kita bawa di atas pentas PST. Dan sudah tentunya PST ni orang kata setiap tahun, saban tahun kita akan tambah baik. Dan pada tahun ni kita pun ada perkongsian ilmu mengenai lagu-lagu rakyat. Ya, itu keistimewaan PST. Menarik. Okey. Cikgu Akmal, kita nak tahu juga persembahan, kita ada rangkaian tarian rakyat, tari inspirasi Dendang Rakyat. Tari inspirasi itu sendiri, sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan tari inspirasi? Okey, sebenarnya tujuan utama seperti Puan Naurah cakap sebentar tadi, sebenarnya panggung seni tradisional ini sebenarnya untuk mengetengahkan produk-produk autentik tanah air. Tetapi program Genius sebenarnya secara keseluruhannya kita mengetengahkan anak-anak yang berbakat dalam bidang tari. Jadi kalau anak-anak ni membuat persembahan-persembahan yang autentik, mungkin kadang-kadang susah untuk tambah minat mereka, menarik minat mereka. Jadi untuk lagi lagi menambah minat mereka tu, mereka perlu mempersembahkan tarian-tarian tersebut dalam bentuk lagu-lagu rakyat.
lagu-lagu rakyat ni banyak lagu kanak-kanak. Jadi kanak-kanak dapat relate dengan persembahan tersebut, lagu-lagu tersebut. Tapi kanak-kanak sekarang dengan kanak-kanak dulu mungkin kurang pendedahan kalau lagu-lagu tradisional kanak-kanak dan sebagainya. Bagaimana orang kata penerimaan mereka tentang lagu-lagu tradisional ini dan juga komitmen mereka untuk belajar, untuk menari dan sebagainya. Betul. Kalau dulu kita ibu berdodoikan kita dengan lagu-lagu sebegini. Jadi anak-anak sekarang ni didodoikan dengan lagu-lagu dari handphone. Jadi untuk menarik minat mereka ni sebenarnya kita perlu mendekatkan diri dengan mereka dengan pop culture juga. Jadi kita terapkan elemen-elemen pop culture dalam persembahan ini. Makanya sebab itulah kita perlu mendokumentasikan lagu-lagu ini hanya diwarisi dengan dodoyan dengar saja. Tapi tak pernah nak cari rujukan lagunya, tak ada. Jadi dengan ini kami mengambil inisiatif merakam semula lagu-lagu tersebut dan dinyanyikan oleh para penari itu. Anak-anak itu sendiri yang menyanyikan lagu-lagu tersebut. Dan juga kita beri peluang kepada mereka untuk berkarakter dalam lagu tersebut. Dan juga boleh menyanyi dengan cara yang macam mana pun supaya mereka rasa seronok melibatkan diri dengan produksi ini secara keseluruhannya. Patutlah tadi kan kalau kita dengar lagu masa video teaser itu, lagu Tiga Kupang tu ada macam unsur-unsur rap sikit kat belakang tu kan. Orang kata bila bercakap tentang lagu-lagu dodoyan ni bukannya kanak-kanak saja. Saya yang dewasa ni pun boleh relatekan lagu-lagu tu masa kecil-kecil. Jadi pastinya akan meriah untuk panggung seni tradisional 2023 ni. Tapi kita nak balik kepada Puan Naura. Kita faham panggung seni tradisional akan berlangsung pada 9 dan 10. Jadi 10 kabar 10 dan 11 kebetulan ya. Jadi perasmiannya tu kabarnya ada sesuatu yang istimewa. Mungkin nak kongsikan dengan kita. Ya, kita akan sebab ini adalah produksi pertama. Bulan Mac kita akan adakan PST pada Mac, Mei, Jun, Julai dan Ogos. Dan pada bulan Mac ni kita adakan orang kata pelancaran lah, memperkenalkan ke semua produksi yang akan terlibat pada tahun ini. Dan dijangka yang akan merasmikan adalah Ketua Setiausaha Kementerian Motek sendirilah. Okey, dan kita nak tahu juga tentang bagaimana ini poster untuk GST, Genius Tari Rakyat yang akan diadakan pada 10 dan 11 Mac 8.30 malam di Matic. Dan kalau kita tengok ada bayaran masuk yang dikenakan sebanyak RM50 dan juga RM20 ini. Mungkin boleh jelaskan tentang ini sebab kita tak berapa nak nampak sangat. Untuk makluman, untuk pas-pas masuk ni kita memang kenakan bayaran sebanyak RM20 dan RM50. Dan setakat ni alhamdulillah bila kita cakap pasal Genius Seni Tari ni, mereka ada follower, ada follower tersendiri. Dan tiket pun tidak banyak lagi. Jadi sesiapa sahaja yang sedang menonton kena cepat-cepatlah beli dan berhubung dengan JKKN lah. Maklumat-maklumat boleh didapati melalui media sosial JKKN sendirilah, My Seni Budaya. Untuk makluman, jualan tiket ni bukan hanya jualan semata-mata. Hasil 7% daripada jualan tiket akan disumbangkan dalam tabung amanah untuk penggiat-penggiat seni yang memerlukan. So sambil kita berhibur, kita sebenarnya beramal. Target kita untuk tarian ini, GST ini, Tari Inspirasi Dendang Rakyat ini, berapa target yang kita mahukan penonton tu, berapa ramai dan berapa sudah terjual ini? Bila cakap berkenaan dengan sasaran, sudah tentulah di pihak penganjur sendiri kami nak kalau boleh dewan tu penuh dengan penonton, penuh dengan penyokong dan juga pencinta seni budaya lah. Macam saya cakap tadi, tiket dah tak banyak. Kalau nak cakap mungkin dalam 90% sudah terjual. Dah hampir sold out lah kiranya ni. Siapa nak cepat tonton anak-anak kita tadi, kena cepat-cepat beli tiket dan segala maklumat ada di media sosial JKKN. Baiklah. Dan kita nak tahu juga sebagai ketua koreografer, kita nak tahu mungkin ada cabaran ataupun bagaimana bila kita melatih anak-anak kecil ni bukan mudah. Jadi berapa lamakah dan bagaimana train mereka ini? Untuk produksi kali ini sebenarnya kita mengambil masa 3 minggu untuk melatih mereka. Walau bagaimanapun sebenarnya kadang-kadang orang selalu cakap anak-anak kecil ni susah nak ajar. Sebenarnya yang nakal itu yang menarik. Kerana kita nakal itu menarik. Sebab bila mereka nakal, mereka ada karakter masing-masing. Jadi apabila mereka ada
sebagai contoh kita melihat anak-anak dengan persembahan yang berdiri tegak saja, kita tak seronok. Jadi kalau mereka ada karakter, kita rasa comel lah walaupun diusik kawan-kawan atau pentas misal kata. Jadi karakter ini kita bentukkan supaya jadi satu persembahan yang lebih menarik. Itu cara untuk kita menangani kenakalan mereka dengan persembahan yang lebih baik. Itu dari segi seni tarian dan juga pergerakan. Bagaimana pula orang kata dari segi busana, ketua dia ataupun desainnya tu bagaimana? Daripada siapakah? Okey, sebenarnya untuk kostum busana kita, tata rias dan juga dandanan rambut semua semestinya adalah dari program Genius Seni, program kami sendiri. Dan juga kami sangat mementingkan fitting, iaitu untuk kanak-kanak mereka tidak sesuai dengan pakaian yang longgar seperti orang dewasa. Sebenarnya mereka akan nampak cantik kalau ikut badan mereka, sesuai kepanjangan, kelabuhannya sesuai dengan mereka. Kalau tidak, mereka nampak seperti orang tua. Jadi biar kanak-kanak menjadi kanak-kanak. Ini kalau kita tengok video yang sedang kita tonton di kaca televisyen ini, kanak-kanak ni penuh karakter. Dia sangat menarik sampai kita rasa macam nak join sekali lah. Betul. Sebenarnya karakter macam saya cakap tadi lah kan. Sebenarnya karakter tu yang membentukkan identiti sebuah persembahan tu. Kalau persembahan tu tak ada karakter menari semata-mata kan tak seronok. Dia senyum. Dia pun macam tak best juga kan. Dia kena dia macam orang kata betul-betul in character lah. Betul. Sebab tu tadi saya beritahu mereka perlu menyanyi lagu ini sendiri. Mereka merakamkan suara mereka. Jadi mereka betul-betul menghafal lagu tersebut dan mereka tahu nak menyampaikan persembahan tersebut dengan lebih baik. Okey. Itu dia orang kata cukup menarik. Kanak-kanak ada karakter, nakal tu lagi bagus. Betul. Okey, dan sebelum kita berpisah mungkin Puan Naura juga nak ceritakan mungkin harapan daripada JKKN sendiri tentang persembahan PST 2023 ini. Okey, harapan bila bercakap pasal harapan sudah tentulah kami nak yang terbaik untuk PST 2023 dan berjayalah sehingga di akhir nanti. Dan pelaksanaan program ini diharap dapat memberi orang cakap nilai tambah dan ilmu kepada penonton-penonton yang akan hadir nanti. Okey. Sedikit daripada Cikgu Akmal. Okey. Harapan saya adalah supaya lagu-lagu rakyat ni tidak lupus. Okey. Kalau dulu tiada hanya diwarisi dengan nyanyian semata-mata, kali ini apabila dah didokumentasikan, ramai orang boleh memiliki lagu-lagu tersebut dan dapat diwarisi oleh anak dengan cara memiliki lagu tersebut dalam telefon dan sebagainya. Dan juga selain itu saya mengharapkan supaya anak-anak muda, anak-anak kecil kita ini dapat terus memperjuangkan seni budaya kita. Okey, dan bercakap tentang lagu tu, selain daripada lagu Tiga Kupang tu, apa lagi lagu-lagu yang akan dipersembahkan oleh anak-anak ini? Okey, seperti saya bagi tahu ya awal tadi, kita ada 21 buah lagu. Jadi kalau nak tahu, kena datang. Kena datang. Mungkin saya dan Helena kita dapatkan tiket premier seat. RM50 dan untuk biasa RM20. Semuanya boleh anda beli di laman media sosial JKK, dan juga anda mungkin boleh hubungi mereka ini, iaitu Eddie Rico di talian 2614-8200 sambungan 8724 ataupun di 019-9286-959 dan seperti yang tertera di kaca televisyen. Dan terima kasih kita ucapkan kepada semua tetamu kita hari ini. Di sebelah saya Puan Naura Daria Jainur, penolong pengarahan dan penyelidikan dari JKKN, dan juga Cikgu Akmal, Ketua Koreografer Genius Seni Tari. Dan terima kasih kerana terus membawa seni-seni tari ini ke mata dunia dan cuba untuk mengekalkan ia di semua lapisan masyarakat. Ya, kita harapkan supaya panggung seni tradisional 2023 ini cukup meriah. Kabarnya dah 90% tiket terjual. Jadi anda kena cepat-cepatlah, jangan lengahkan masa lagi. Dan mungkin anda juga bertemu saya dengan Helena kat sana kalau untuk saksikan panggung seni 2023 ini. Dan mungkin kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Seperti biasa, kalau ada anda sebarang cadangan, respon atau maklum balas, anda boleh emailkan kepada kami di akmbernama.tv@gmail.com. Saya Nur Sahlia Azmi dan saya Helena Pahlavi. Sehingga berjumpa lagi, jaga diri. Bye. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin